Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Saya harap semua murid-murid berada di dalam keadaan yang baik, sihat walafiat bersama keluarga yang tersayang. Okey. Alhamdulillah tahun ni 2021 saya akan mengajar awak subjek sains. Jadi saya harap semua murid dapat belajar dengan baik dan juga dapat membuat segala tugasan yang diberikan dengan sebaiknya. Okey, hari ini kita akan belajar topik peraturan bilik sains. Okey, di mana setiap pelajar yang nak masuk ke bilik sains, kita telah tetapkan beberapa peraturan. Jadi awak kena ikut. Kita akan terangkan apa yang perlu awak buat ketika berada di bilik sains dan apa yang tidak boleh awak buat ketika berada di dalam bilik sains. Okey. Okey murid-murid, sebelum kita lihat apakah yang perlu kamu buat dan apa yang tidak boleh kamu buat di dalam bilik sains, kita tengok sebab mengapakah kita perlu mematuhi peraturan bilik sains. Okey, apa sebabnya? Sebabnya yang pertama ialah untuk keselamatan guru-guru, murid-murid dan kelengkapan di dalam bilik sains. Maksudnya, kita buat peraturan tu supaya awak semua selamat, saya selamat dan juga barang-barang dalam makmal sains ataupun bilik sains tu selamat. Okey, kemudian yang kedua, sebab yang kedua ialah untuk melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran guru-guru dan murid-murid. Okey, jadi dengan peraturan ni, dia dapat melancarkan lagi untuk kita belajar, proses belajar. Jadi, semua proses akan berjalan dengan baik kerana kita ikut step ataupun langkah yang betul ketika berada di dalam bilik sains. Okey murid-murid, kita tengok apakah yang perlu kamu buat ketika berada di dalam bilik sains. Okey, yang pertama sebelum masuk, beratur dulu. Beratur di luar bilik sains. Buat dua barisan, satu lelaki dan satu perempuan. Jangan campur. Okey, kemudian bila dah masuk, kita buka tingkap dan hidupkan kipas. Kenapa? Sebab kita nak udara yang bersih masuk. Pengudaraan yang baik, angin keluar dan masuk. Okey, jadi kita dapat belajar dengan lebih selesa. Kemudian yang seterusnya ialah duduk di tempat yang ditetapkan. Saya akan tetapkan tempat duduk awak bersama dengan kawan-kawan. Kita akan duduk dalam kumpulan. Jadi bila saya dah tetapkan, awak jangan tukar kerana tujuan saya bahagikan awak kepada kumpulan tersebut supaya awak dapat membantu di antara satu sama lain. Kemudian yang seterusnya ialah fokus dengan sesi pembelajaran. Bila kita belajar, kita kena fokus supaya kita tak rugi. Apa yang cikgu ajar, ingat dengan baik, buat dengan baik. Seterusnya ialah buat tugasan berdasarkan arahan guru. Okey, di bilik sains ni biasanya kita akan buat eksperimen. Eksperimen ni sebenarnya tidak bahaya. Tetapi jika awak buat tanpa bimbingan guru ataupun tanpa ikut arahan guru, ianya boleh jadi bahaya. Kerana dalam eksperimen kita menggunakan macam-macam bahan, macam-macam objek. Jadi, jika kita tidak ikut arahan guru, kita takut benda lain yang akan jadi. Kemudian, bila dah habis belajar, bila dah buat semua dan nak balik, susun semula kerusi selepas digunakan. Letak kerusi di atas meja ataupun di bawah meja, susun balik seperti keadaan asal. Dan yang tak akhir sekali, tutup
tutup semua switch sebelum keluar bilik sains. Okey, untuk jimatkan tenaga, jadi kita tutup semua switch sebelum kita keluar. Okey. Okey, murid-murid, yang seterusnya kita tengok, kita lihat apakah yang tidak boleh dilakukan di dalam bilik sains. Okey, benda-benda ataupun perkara-perkara yang awak tak boleh buat ketika berada dalam bilik sains. Okey, yang pertama kita tengok iaitu jangan berebut ketika masuk ke bilik sains. Awak dah beratur cantik-cantik. Bila masuk jangan berebut. Bila berebut mungkin kita takut ada yang jatuh. Kemudian yang kedua, beg tidak boleh dibawa masuk. Beg awak tidak boleh dibawa masuk. Sebabnya kita tak nak beg tu menghalang ataupun menyusahkan proses eksperimen, kerana bila proses eksperimen meja mesti dalam keadaan yang tidak mempunyai barang yang banyak. Nanti awak letak beg dah menyusahkan. Kemudian kenapa beg tidak boleh dibawa masuk? Kita khawatir, kita takut nanti ada pelajar yang ambil barang dan masukkan dalam beg, bawa balik. Okay, kemudian yang ketiga, tidak boleh makan dan minum. Bila masuk ke bilik sains, tidak boleh makan dan minum. Bukan kita nak dera awak, tetapi tujuan kita buat ni supaya awak tidak keracunan makanan. Dalam makmal sains, kadang-kadang kita gunakan bahan-bahan kimia ataupun bahan-bahan yang kita tak tahu apa kesannya. Jadi bila awak dah pegang barang-barang tu, kemudian awak makan dan minum, kita takut awak keracunan makanan. Okay, yang seterusnya ialah dilarang bergurau dan bermain. Dalam makmal sains, dalam bilik sains bukan tempat untuk bergurau dengan kawan dan bermain. Kalau nak main, kita pergi padang. Jadi dalam bilik sains, tempat kita belajar. Okay, kemudian yang seterusnya ialah tidak boleh bawa pulang alatan sains. Sebab tu saya kata tadi, beg tidak boleh dibawa masuk. Kita takut nanti barang-barang tu awak masuk dalam beg dan bawa balik. Sebab barang-barang sains ni banyak yang canggih-canggih. Jadi mungkin awak suka, awak teruja, awak pun bawa balik. Nak tunjuk dengan kawan, nak tunjuk dengan adik. Jadi tak boleh tak boleh bawa balik. Dan yang seterusnya, jangan melakukan eksperimen tanpa bimbingan guru. Bila guru dah bagi tugasan, buat ikut step yang telah diberikan. Jangan buat sendiri. Kemudian yang terakhir, tidak boleh hidu bahan eksperimen. Apa-apa bahan ataupun objek yang kita beri pada awak, jangan hidu. Kecuali ada arahan daripada guru supaya hidu. Kalau tak, jangan. Kerana kita takut berlaku apa-apa. Kita takut bahan tersebut expired ataupun beracun dan sebagainya. Okay. Okey murid-murid, tamat sudah sesi pembelajaran kita. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kerana awak semua fokus terhadap video yang telah saya buat. Jadi saya nak awak semua buat latihan di Google Form yang saya akan beri dan hantar pada saya untuk semakkan. Okey, semoga berjaya. Terima kasih.